Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutuskan Rasulnya dengan membawa agama yang benar untuk mengatasi agama-agama lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Subhanallah azim. Terima kasih kepada penganjur di Jazira dan IMOK. Terusnya tuan-tuan, mak yang dirahmati Allah sekalian, Abang Noh, Balkis, semua sekali lah. So kita duduk dalam majlis ilmu. Malam ini kita nak bincang satu benda yang sangat besar, iaitu tentang agama kita. Ingat tulis, agama perlu full time, bukan part time. Kita sekarang terbalik, agama kita buat part time. Betul tak? Betul. Kita rasa nak belajar, kita belajar. Lalu dunia kita buat full time. Itu salah. Okey, sedangkan agama nombor satu yang ayat saya baca tadi, Allah yang utuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW bawa apa? Nabi Muhammad SAW datang untuk bawa wadinul haq, agama yang benar. Sebab kalau tak ada agama yang benar, kita hidup tanpa agama, wal-iyazubillah, sesat, tak selamat di akhirat. So dalam Islam, sumber paling utama Quran dan Sunnah. Okey, ini paling utama. Jadi pada malam ni kita duduk dalam majlis Al-Quran, dia panggil tadabbur Quran. Yang mana Allah yang suruh tadabbur tau. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kamu tidak tadabbur Quran tu? Sibuk sangat ke? Allah kata am ala qulubin aqfaluha. Dalam hati kamu tu ada penutup ke apa? Okey, kenapa kamu sibuk sangat tak nak tadabbur Quran? Kamu busy sangat? So ini satu tamparan hebat kepada kita semua. Sebab tu lock ayat ni. Al-Quran mesti belajar full time. Full time tu maknanya setiap hari sampai mati. Bukan kita jadi pensyarah ke apa, tapi Quran tu kita baca, kita belajar setiap hari. Sepatutnya sebagaimana kita makan nasi setiap hari. Tanpa Quran, kita akan lapar rohaniah kita. Okey, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, semua dah masuk sebab kita nak bagi punchline menarik ni. Nak ambil buku je. Sediakan buku, sediakan semua peralatan, senjata-senjata anda. Dan ini benda serius, bukan main-main. Kerana Nabi diutuskan untuk mengajar umatnya Quran, kitab. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW yang ummi. Pertamanya membacakan kitab, membacakan wahyu-wahyu Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kata Imam Syafi'i, hikmah sunnah, dan menyucikan jiwa mereka. Ini peranan para Nabi Rasul. So benda ni serius sepatutnya serius. Okay, sepatutnya kita kena luang masa untuk kita belajar agama kita. Sebab kita akan ditanya dalam kubur nanti, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Okey, dia tak tanya, pakai kereta apa dulu? Dia tak tanya sport rim berapa? Motor apa pakai? Spoket berapa? Dia tak tanya yang tu. Dia tanya siapa Tuhanmu? Yang kedua dia tanya apa agamamu? Siapa nabimu? Okey, itu antara asas soalan yang akan ditanya oleh malaikat. Okey clear Yeah. Okey. Pada malam ni, sebelum kita baca surah Baqarah, saya nak kita sama-sama renungkan. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dah turun berapa ribu tahun dah dekat dunia? 1400 tahun. 14 kurun lamanya. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran, berapa banyak surah yang kita dah faham? Baca dan faham. Berapa banyak surah? Cuba tanya diri masing-masing. Surah yang kita baca, kita faham surah tu. Kalau tak ada,
Kalau tak ada, kena usaha paling kurang satu surah pun jadilah. Kalau boleh, yang terbaik semualah. Tapi kalau boleh, paling kurang satu surah pun jadilah. Surah apa? Tuan-tuan dan puan-puan, surah yang paling pendek lah. Kita kata paling pendek. Surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Itu paling pendek. Kalau ada kuis nanti kita bagi. Ingat surah paling pendek, surah Al-Kautsar. Surah paling panjang, surah Al-Baqarah. Boleh? So sangat rugi kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, satu surah pun kita tak faham. Bukan kata surah panjang, surah pendek pun tak faham. Alasan kita, saya bukan ustaz. Alasan kita, saya sibuk. Siapa kita? Quran kalam Allah tahu. Siapa Allah? Yang bagi kita hidup, yang bagi kita rezeki, dialah. Okey? Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah kau lihat Allah yang cipta langit bumi ni semuanya sebenar-benarnya? In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau nak, aku boleh hancurkan kamu, aku datang makhluk yang lain disebabkan keingkaran kamu. Okey. So sebab tu hidup kita tak boleh lari daripada Quran. Baca, belajar, faham. So alhamdulillah malam ni kita duduk dalam majlis yang sangat baik. Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Okey. Kita baca surah Al-Kautsar dulu. Saya akan share dia punya slide live eksklusif without payment. Wow. Hebat. Hidup Taliban. Taliban mana tak nampak? I segan lah. Yoyo ah. Okey tuan-tuan. Dia share dengan tuan-tuan. Eksklusif. Nama dia Tafsirul Munir. Tuan-tuan cerita sikit. Kita cerita, kita belanjalah. Boleh tanya sikit tak? Yang Taksir Munir ni dia asal daripada mana? Baru nak cerita. Sabar. Oh, Taliban. Ekspor Taliban ni. Kamera tak buka. Aduh. Ni. Tafsir Al-Quran. Dia beza dengan terjemahan. Lock ayat tu. Lockdown. Kalau awak baca terjemahan, itu terjemahan literal dia panggil. Orang putih panggil terjemahan literal. Okey? Tapi huraian dia perlu pada tafsir. Okey? Lock. Boleh dengar Nah. Okey. Tafsir ini kalau tengok dalam Maktabah Syamilah mula ditulis pada zaman sahabat 68 tahun. Mana 68 tahun 68 Hijrah. Tu dia. 68 Hijrah. Saya ulang balik semula. Nabi SAW wafat 11 Hijrah. 11. Faham? Ni kuis ni, depan ni ada. Nabi kita 11 Hijrah dia wafat. Kalau saya tengok dalam Maktabah Syamilah, mula dibukukan tafsir ini pada 68 Hijrah. Okay. Awalnya ni. Mula. Kemudian seterusnya pada tahun 100 Hijrah. Kemudian sambung pada tahun 300 Hijrah yang dikarang oleh tafsir yang paling famous, nama dia Ibnu Jarir At-Tabari. Oh, At-Tabari. Nama dia Ibnu Jarir At-Tabari. Oh, Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari. Itu paling famous. Okey. Kemudian berterusan kurun demi kurun, zaman demi zaman. Pada tahun 800 Hijrah, 8 ke 700 Hijrah, tapi kawan tak ingat, ada tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi tulis di Cordoba, Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol.
800 Hijrah lebih kurang. Sehinggalah seterusnya ditulis oleh ramai ulama-ulama, hingga ke abad ini antara tafsir yang dipanggil mu'asarah, yang terkini, dikarang oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau baru meninggal. Beliau merupakan ulama Suriah. Beliau menulis sebuah karya, nama dia Tafsirul Munir. Inilah kitab dia. Kalau siapa kenal Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni, dia pernah dapat tokoh Ma'al Hijrah. Malaysia pernah bagi dia. Tahun bila? Tuan-tuan boleh tengok dalam Google, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tokoh Ma'al Hijrah. Tahun berapa? Dia pernah datang Malaysia. Tahun berapa? 2014 tak silap saya. Oh, lama dah. Cuba cek balik. Okey. Inilah wali Allah. Jangan terpedaya. Kita ingat wali Allah ni boleh terbang. Itu hanya sedap didengar. Sebenarnya wali Allah yang meninggalkan karya ilmu Quran sehingga kita faham. Mereka lah wali Allah. Kita hari ni nak tengok wali, nak tunggu dia jalan atas air. Dia jalan atas air, kita jalan atas apa? Okey, kita tidur atas katil je. Kan? So wali adalah sebenarnya di kalangan orang-orang soleh, para alim ulama. Antaranya, inilah kitab yang antara rujukan terkini dunia sekarang ni. Antaranya dia banyak lagi. Antaranya ini yang terkenal, Tafsirul Munir. Di Mesir, saya pernah nak beli kitab ni. Harga 800 satu set. Masa nak pergi Mesir tu, kita nak belilah. Tapi sebab berat, satu lagi harga mahal, kita tak sempat beli. Lepas tu, kita dapat PDF dia full dijilid 30 juzuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat 30 juzuk. Siapa bagi? Siapa bagi? Adalah, kita carilah. Tak harap free Kalau lah dapat Mak. kat Google tak ada. Apa dia? Cari Kalau kat dapat Google nanti tak baca ada. warna Arab. Ni semua Arab. Yang Malaysia punya kena belilah. Harga dalam 1,500 lah. Yang Malaysia punya Telaga Biru terjemah lah. Oh, Telaga Biru. Tetapi saya cadangkan benda ni kena belajar. Beli boleh, tapi takut kita bacakan salah faham, kan ke lain pula dia. boleh baca, boleh beli, tak ada masalah. Kalau ada duit kita boleh beli. 1,500 tak silap. Masa itu promosi Telaga Biru buat masa lockdown tu 1,000 dijual. Tafsir Munir. Kalau beli pun berbaloi. Okey. Tapi kena ada guru lah. Kita baca sama-sama lah, tak apa. Okey. Paling kurang kalau boleh saya lock dalam Happy Family, kita kena faham surah paling pendek paling kurang. Kita nak hafal Baqarah tak hafal. Nak faham lagi lah jauh. Paling kurang surah paling pendek di Jazirah 3 ayat je. Kita faham lah dalam hidup kita. Kurang-kurangnya ni tanda kita cinta Nabi. Sebab tu kata ulama, awak dakwa cinta Nabi tapi awak tak baca Quran, awak tak belajar Quran, cinta palsu. Tipu ya awak ni. Okey? Cinta Nabi, Quran tak nak belajar, hadis tak belajar, kan? Itu cinta palsu. Ni kata sentak lah kata ulama. So kita ambil masa kita untuk kita belajar surah paling pendek dulu mula-mula. Okey, tengok surah ni semua hafal kita baca dulu. Bismillah. Saya minta DJ Balkis. Balkis baca ke surah Al-Kautsar? Pak Bakis. Balkis kan Johan, negeri Perak. Perak Balkis suruh baca. Bakis. Mana Balkis? Pak Bakis, mana Balkis? Balkis. Malu. Dia tengah malu tu. Malu? Kita minta ibu dia baca lah. Bakis. Mama dia lah baca kan? Mama dia. Baca apa? Wow. Aku baru sampai. DJ Saleha. DJ Aku baru Saleha. sampai. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Kurniaan yang banyak. Oh, inna a'tainaka al-kautsar. Anak aku boleh tahu yang 3 ayat tu. Baca. 3 ayat tu. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ah, Sadaqallahu Terima kasih. al-azim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey So kita ulang lagi sekali. Surah Al-Kawthar paling pendek dalam Quran, dan rugilah kita hidup 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Surah paling pendek pun tak tahu, tak faham. Kata cinta Nabi. Kan? Kata orang Islam nak masuk syurga. Dalam menggunakan kurniaan yang banyak. Kolam di syurga. Ya, sabar dulu. Betul. Okey, kita tengok apa kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir ni. Okey, saya tak nak baca Arab dia, kita terjemah terus Pertama, tulis Saya tulis. Jangan bising. Habis dengar ni. Tafsir dia. Tafsir dia. Buat sini Mas Aisyah. Kolam Nabi. Cerita pasal kolam Nabi. Pasal sungai syurga kan? Sungai yang mengalir. Sesungguhnya aku telah menggunakan kau kolam Bukan sungai ya? Sungai di syurga. Kolam dekat padang mahsyar. Okey, nampak kan? Nampak? Apa? Kosong. Kosong Nampaklah aku tulis. Oh. Aku belanja ni. Okey, terbaik. Aku belanja. Yang risau. Terbaik Terbaiklah. So kita tulis, kita lock, kita buat nota, convert PDF, viral kan. Satu jual. RM2,500. Ibu. 2,000 lah. Okey, surah Al-Kawthar. Okey. Okey, maksud dia apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami tidak Kami telah menggunakan inna sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kawthar. Okey, tengok. Yang pertama sekali, Al-Kawthar merupakan sebuah sungai yang paling besar dalam syurga. Oh, sungai. Okey. Paling besar. Nampak? Ini nama dia kuliah live. Nota terus. Macam kita sedangkan ikan. Nampak yang betul terus masak. Oh, sedap pun. Oh, ni fresh. Fresh ni. Nampak tak slide? Nampak cikgu. Okey, pertama. Yang kedua. Okey, tengok dalam hadis Nabi SAW. Di akhirat nanti, semua umat Nabi Muhammad akan pergi menuju ke kolam ini, ke sungai ini. Sungai ini berasal daripada syurga. Sungai itu mengalir sangat panjang dan luas, yang mana umat Nabi Muhammad akan pergi minum. Masa itu kan panas, haus. Siapa yang dapat minum, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Siapa yang dapat minum Macam dalam Bible lah, Holy Grail. Nampak tak? Kedua. Yang ketiga, ada orang kena halau. Umat Nabi Muhammad kena halau. Ada. Dia kena tarik rambut dia. Dia kena halau di kolam Nabi ini. Siapa dia yang kena halau tu, kita akan bincang sekejap lagi. Dia umat Nabi tau. Dia umat Nabi. Dia kata itu sahabatku, kata. Dia tak dibenarkan minum. Dia tidak dibenarkan minum. Malaikat halang dia. Tak bagi masuk. Tarik rambut dia. Bukan dia berebut nak minum. Dan dia tak dapat masuk. Ini bukankan sahabatku. Ini sahabatku kan, kata dia dekat itu. Okey, bekas minuman dia sebanyak bintang di langit. Wow, banyaknya. Bekas minuman maksudnya apa? Macam cawan tu. Macam Holy Grail Bible. Apa dia? Macam tu. Bintang di langit. Okey, bayang kita renung kejap tadabbur. Bintang di langit berapa banyak? Tak terkira. Berjuta-juta. Berbilion. Okey. Bintang di langit nak dibandingkan pasir di pantai, lebih banyak bintang di langit.
Faham? Serius lah. Serius lah. Ya, Gurus. Pasir-pasir di pantai banyak kan? Ha. Jumlah bintang di langit lebih banyak daripada pasir di pantai. Ui. Oh. Nampak je sikit. Kerana bumi ni macam pasir je. Dia macam halus debu je kalau dibandingkan sistem yang sangat besar ini. Faham? Yang ketiga, bayangkan kalau bekas tu banyak, sepatutnya dapatlah minum semua orang. Ha. So, sangat rugilah. Menyesal. Siapa yang tak dapat minum, sepatutnya tak ada masalah nak minum. Dapat minum. Faham tak? Faham tak? So, menyesal sebab tak dapat minum. Rugi sangat-sangat. Kenapa sampai satu sekali? Okey. Sebab tu ada satu doa. Doa Nabi ajar. Oh, orang dia apa? Doa dia, Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami minum daripada telaga nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Itu doa. Awak pernah doa tak tu? Tuan-tuan pernah doa tu? Terlupa kan? Tak pernah doa kan? Ini kali pertama dengar. Nampak? Benar dekat umrah. Apa nama? Doa ni pangkat pernah. Doa bisa maju nak. Ha? Doa ni tak nak. Rugi lah. Apa nama orang? Pernah adik. Doa umrah. Betul. Tawaf. Biasanya kalau saya pergi Mekah tawaf depan Kaabah, dia akan baca doa ni. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cuba baca semua, 1 2 3. Allah dah lupa. Nampak tak? Patutnya kena nangis. Kena nangis malam ni. Kena nangis. Sepatutnya umur dah dekat 50. Dah masuk 50 60. Contoh, Aku nak tercabut. doa ni tak hafal pasal apa? Sibuk dengan dunia. Okey? Bukan siapa saya sama-sama. Kita sama-sama lah, sebab tu kita belajar. Okey? Ini bukan part time, ni full time. Kita nak minum telaga ni. Orang ramai tau masa tu, siapa nak layan kita? Okey? Orang ramai tau. Berebut-berebut, bayangkan pergi haji tu. Itulah gambaran dia. Orang duduk di Arafah. Duduk sini. Okey? Kalau tidak, kat sini. Kita renung, ni nak bertadabbur. Nampak? Askip apa? Adik tak dengar lah adik. Dek. Clear tak suara saya? Clear. Hello. Kenapa tak dengar? Dia sangat. Doa tu dia tak ada nama tajuk dia. Adik, apa doa tu kalau nak cari? Ya. Nanti saya share. Jangan risau. Kita belanja malam ni. Allahumma. Nampak tak? Nampak. Allahumma asqan Masqina min haudi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah je. Baca waktu bila? Lepas solat? Solat boleh. Ni boleh. Ini biasa orang baca masa minum air Zam-Zam. Allahumma Ya. Ya Allah, sebagaimana aku boleh minum Zam-Zam ni, ya Allah berilah juga aku minum ketika mana di akhirat nanti minum kolam ataupun sungai Kausar ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Okey? Allahumma asqana min Allahumma asqina. Allahumma Umat Allahumma asqina. Allahumma asqina min tak ada baris kan? Ya Allah, berilah aku minum dari sungai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, simple je ayat dia. Okey Suara saya clear ke? Clear. Dah tidur ke? Senyap nampak? belum tengah tulis nota. Tengah tulis cikgu. Nota kita bagi free depan ni.
Okey? Okey tuan-tuan, ini adalah masa depan kita bersama. Masa depan kita bersama semua sekali, iaitu kita akan pergi minum di kolam ini. Mudah-mudahan kita dapat minum, amin ya rabbal alamin, berdasarkan ayat inna a'tainakal kautsar. Kita pertama. Yang kedua, apa maksud al-kautsar? Al-kautsar maknanya al-khair, al-kathiru wal khair, kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Okay? Kebaikan yang melimpah ruah, yang banyak. melimpah ruah dunia akhirat. Kurniaan yang banyak. So kurniaan itu adalah kebaikan. Okay, dengar elok macam ni Okey. Pertama sekali, kurniaan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. yang mana Allah Taala memilih baginda menjadi nabi yang terbaik, nabi yang membawa rahmat pada seluruh alam, terbaik, number one. Yang kedua, Allah SWT memberi kepada Nabi Muhammad SAW ini banyak nikmat-nikmatnya. Namanya disebut, kita azan, kita sebut nama Nabi, kita mengucap nama Nabi, solat pun wajib, salawat. Okey, maknanya makam dia tinggi sangat-sangat kedudukannya. Kemudian Nabi kita maksum. Okey, saya buat slide baru Aku sebut pertama apa kelebihan Nabi. Dua, apa kelebihan Nabi? Rahmat sekalian alam. Betul? Lepas tu? Betul. Apa lagi? Akak apa dia kak? Masya Allah, rahmat lagi apa kelebihan Nabi? Akhlak. Akhlak. Adab yang Ni baik. apa tu? Adab. Alamin. Mana? Alamin betul? Betul. Alamin apa dia? Orang Amin. Ha? yang paling Nak apa? Sini sedap mana? kemudian Nabi maksum, terpelihara. Fatana. Okey. Apa nak bagi? Fatana. Som. Fatona. Fatona ni apa? Amanah. Bijaksana. Amanah. Bijaksana. 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 Salah lah. Jadi Masya amanah tak boleh fatana tu lah. Okay, itu Sedikit sifat-sifat Nabi. Fatana. Apa lagi? Apa yang Allah beri pada Nabi? Siapa boleh jawab? Mukjizat. Paling, Kuasa politik. Mukjizat. paling besar. Apa dia? Kuasa politik. Mukjizat. Ni, tu ni. Al-Quran. Quran. Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. So nanti senaraikan lagi apa kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi Daud. Salam. Menguasai timur dan barat. Okey. Apa lagi dapat? Al-Kausar. Sungai paling besar di syurga. Di syurga ke di mahsyar? Surga. Kausar ni dia mengalir. Dia keluar tu mengalir pada syurga. Sungai dekat syurga Daripada syurga. Dia punya sumber daripada syurga. Okey. Mengalir deras, luas, sampailah kepada kita semua nanti di akhirat pada mahsyar. Okey Dalam syurga ada basic 4 sungai. Allah kata 4 sungai dalam syurga. Mathalul jannatil lati u'idal muttaqun fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, daripada susu, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, daripada arak,
wa anharum min asalin musaffa, daripada madu dan daripada air yang jernih. Ada 4 sungai basic. Pertama, yang kedua, sungai yang paling besar adalah Al-Kautsar. Kemudian semua nabi-nabi dan rasul mereka ada sungai masing-masing. Okey, nabi-nabi semua dia ada sungai-sungai masing-masing, tapi yang paling besar adalah Al-Kautsar. Okey. Allah, Allah, I'll give my